nak cerita asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pergi Giant, pergi Kapur nak cerita asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik motosikal dengan girlfriend, boyfriend nak cerita asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kalau mati tanpa kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saya dah tengok orang mati oleh kerana saya pemimpin kecil di kawasan-kawasan yang saya duduk. Biasanya orang nak mati nazak ni kalau mati di rumah atau di hospital, panggil kita membacakan Yasin buat yang terakhir kepada yang nak pergi. Saudara, insaf datang insaf. Saya pernah tengok orang, tuan-tuan, tiba-tiba ada kekuatan dalam beberapa saat nak mati. Bila kita kat telinga dia, kita melafazkan mat, pakcik ke apa ke, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada kekuatan di tepis. Masya Allah. Ada yang gelak ketawa, meraban-raban tu beberapa saat sebelum mengembuskan nafas yang terakhir. Ada yang menjerit melolong seperti kena polong waktu beberapa saat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayang, tuan-tuan. Kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita minta dimatikan di akhir hayat kita nanti, akhir hayat yang baik, dijauhkan sama sekali daripada diakhirkan hayat dengan akhir hayat yang jelek. Jelek ni bahasa Jawa. Apa reti dia? Yang buruk, yang tak elok, sengora api. Tak nampak. Tapi bagi mereka yang mengamalkan, yang menjaga akidah, yang menjaga syariah, yang menjaga akhlak, Allah, tuan-tuan, mati dalam tidurnya. Tak payah ditengok, tangannya semuanya sempurna begini, tuan-tuan. Dikatakan jarang senyum waktu hidupnya. Tapi bila sudah mati, tuan-tuan, senyumnya melirik. Seperti tidur, rehat. Ada orang di tempat saya, Pakcik Adam namanya, mati dalam sujud, tuan-tuan. Rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir, terus sujud. Orang lain bangun duduk tahiyat akhir, dia terus sujud mengakhirkan hayatnya, dicabut nyawanya malakal maut dalam posisi sujud. 7 anggota menyembah Allah. Dahi 1, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Tuan-tuan tak nak mati sedemikian. Hasan Ali tak nak mati dalam posisi itu. Isteri yang kita sayang tak mau mati dalam posisi itu. Suami yang kita cinta tak mau mati dalam posisi itu. Mak bapak yang kita sayang, kita kasih, kita cinta, kita tidak mengharapkan mereka mati dalam posisi itu. Tapi macam mana nak mati dalam posisi itu? Kalau saudara-saudara, kalau akidahnya wobbles, akidahnya goyang, akidahnya tak tepat, akidahnya bergoyang-goyang, berkeliling-keliling, berpusing-pusing, akidahnya ikut masa. Ada masa betul, ada masa tidak, ada masa senang, ada masa lapang, ada masa tidur, ada masa betul, ada masa tidak. Saya tak nak mengulas selama tentang ini. Tapi saya nak pergi tentang yang kedua, peraturan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara, apa peraturan Allah yang sedang berlaku dalam rumah tangga kita. Kita nak Perak mengamalkan Islam, bagus. Selangor mengamalkan Islam, bagus. Malaysia mengamalkan Islam, bagus. Rumah kita tak besar, tuan-tuan. Kebanyakan rumah kita ni, kalau rumah teres, panjangnya 75 kaki, lebarnya dalam 20-21 kaki. Saudara sebagai suami Perdana Menteri, saudara sebagai bapa Presiden,
Saudara sebagai ayah, presiden. Kenapa tak boleh memerintah meletakkan ciri-ciri pemerintahan Islam di rumah kita sendiri, yang kita Perdana Menteri, kita presiden, untuk 7 orang anak kita? Kenapa biarkan anak tak semayang? Tak tegur apa pun. Saudara dah tahu dia dekat-dekat berapa tahun tak semayang. Saudara boleh makan dengan dia, makan pagi dengan dia, minum petang dengan dia. Saudara boleh keluar satu kereta dengan dia. Saudara boleh bergurau senda dengan dia. InsyaAllah. Peraturan-peraturan Allah. Apa yang ada di rumah kita menggambarkan bahawa kita mematuhi peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah kita tak jauh daripada masjid. Rumah kita kebanyakannya tak jauh daripada surau. Saya baru balik daripada Langkawi 3 hari yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan. Bersemayanglah saya maghrib di satu tempat, surau Tuan Haji Sa'ad punya surau namanya. Kawasan keliling saya tanyakan berapa penduduknya, dalam 1,500 orang penduduk. Subuh berapa orang? 3 orang, tuan-tuan. 3 orang. Maghrib berapa orang? 6 orang. Tambah 3. Berapa persen daripada 1,500? Tuan-tuan, 3 orang berapa persen daripada 1,500? Teori saya ialah kebanyakan kampung-kampung, bandar-bandar seluruh Malaysia, termasuk kita di Gopeng ini, termasuk kita di kampung ini, biasanya yang pergi ke masjid, yang berjalan ke masjid, yang istiqamah ke masjid 1%. 1%. Daripada 100%, 99 orang tak pergi, 1% yang pergi. Kalau misalnya masyarakat itu ada 3,000 orang, 1% artinya 30 orang. Kalau subuh bukan 1%, 0.25%. 0.025%. 0.25%. Suku. Bayang saudara, peraturan di rumah kita. Berapa orang anak kita yang menyambut bila disebutkan hayya 'alas solah, marilah kepada sembahyang. Berapa orang? Kalau ayah tak pergi, biasanya anak tak pergi. Kalau suami tak pergi, biasanya isteri pun tak pergi. Bayang suami dah pindah kat situ 17 tahun, tuan-tuan dan puan. Semayang Jumaat pun kadang-kadang berselang-selang. Ada masanya minggu tak pergi, ada masanya minggu tak pergi. Ini peraturan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Peraturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat. Apa lagi peraturan dalam rumah kita, tuan-tuan? Peraturan dalam rumah kita. Masya Allah. Berapa orang yang jaga haram, bab haram dalam rumah kita? Majalah-majalah yang anak kita bawa balik, tuan-tuan dan puan, Masya Allah, saya tengok. Majalah apa yang anak kita bawa balik? Majalah apa yang anak kita simpan di belakang di ruang tidur mereka? Majalah apa yang anak kita simpan di bawah-bawah bantal mereka? Tak datang malaikat ke rumah itu, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang kita mati tanpa malaikat. Mati tanpa malaikat. Tuan-tuan bayang. Yang wajib. Coba kita yang asas al-ahkamul khamsah, hukum yang 5. Yang wajib. Semayang wajib tak buat. Hormat ibu wajib tak buat. Khidmat ayah wajib tak buat. Orang Felda sampai dah give up jumpa dengan saya. Dia kata dia ada anak 6 orang, 3 orang duduk di rumah, kerja pun tidak, umur dah 27 tahun, yang kedua 22 tahun, yang ketiga 18 tahun. Tak ada kerja apa. Ladang tak turun. Saya tengok rumah dalam keadaan anak besar-besar badan, 3 orang duduk, sendok-sendok badan. Rumah lalang, lalang pun tak berpotong. Cuma bayangkan. Macam mana? Apa jenis kehidupan ni? Melengkor je. Saudara. Yang ketiga, akhlak. Bayang akhlak anak kita dengan kita. Saya nak tanya tuan-tuan, jawab. Kalau tak payah jawab dengan mulut, jawab dengan hati. Daripada tuan-tuan bangun tidur tadi sekitar dalam 5.45.
Sekarang jam saya menunjukkan pukul berapa sekarang dah? Pukul 11.13 minit. Daripada bangun tidur jam 6, jam 5.45, sekarang 11.13 minit. Tuan-tuan, ada 7 orang anak di rumah. Berapa orang satu hari ini pandang muka puan atas khidmat ibu hari ini? Eye contact, eye to eyeball, eyeball to eyeball. Mama, terima kasih Mama. Ami doakan Mama. Amilah yang kamu khidmati Mama sampai akhir hayat Mama nanti. Bagi tahu saya berapa orang anak yang cakap gitu. Anak yang cakap, Den, tolonglah mak pergi kedai. Nantilah, nanti masih buat kedai. Itu yang banyak. Itu fashion yang banyak di kampung cakap larang. Betul, tuan-tuan. Macam mana dia bercakap dengan ayah dia? Macam mana? Anak kita, tuan-tuan, terutama anak perempuan, bercakap dengan ayahnya, tuan-tuan. Kadang-kadang, sebulan tak ada 2 perkataan. Ayah lalu, kita penalu, bersisir dalam rumah, tak tegur pun, tak senyum pun. Mana akhlak? Mana akhlak? Dalam summer camp saya dulu saya buat 5 perkara kena buat hari-hari. Nak pergi sekolah kena buat, nak tidur kena buat. Apa dia? Pertama, salam. Salam ibu, salam ayah. Nombor 2, cium tangan. Cium tangan, tuan-tuan. Ibu, ayah. Tangan ibu, tangan ayah. Bikinan zarah-zarah surga. Ketiga, dakap tubuh ibu, dakap tubuh ayah. Habis sebelah kanan, dakap sebelah kiri. Yang keempat, cium dahi dia. Pasal apa cium dahi? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di dahi-dahi mereka terdapat tanda-tanda mereka sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti di padang mahsyar, itulah di antara tanda-tanda yang menyebabkan mereka terpelihara berada di padang mahsyar. Ada orang peluhnya di padang mahsyar sampai buku lali. Ada orang peluhnya sampai paras lutut. Ada orang peluhnya sampai paras bahu. Ada orang peluhnya sampai paras hidung. Ada orang peluhnya sampai paras kepala. Ada orang besar bilangannya memekik, melolong, berenang dalam lautan peluh. Saudara, akhlak kita dengan suami ataupun akhlak suami dengan isteri. Kebanyakan suami, minta maaf saya sebut ini, memperhamba saya kan isteri. Nak turun kasut dah ada kat situ, suruh isteri juga alih kasut letak dekat kaki kita. Tak siapa? Nak turun kunci tertinggal dekat atas kunci duduk, terletak dekat atas TV. Atas TV. Tak nampak ke? Atas TV lah buta. Itu orang biasanya orang kampung Seri Rahmat tu. Tak biasa macam Ustaz menyebutkan tadi, bodoh. Bukan bodoh dalam konteks mereka berceramah dengan isteri. Bayang pukul 4 kata bodoh. Perempuan bodoh tak guna, bodoh. Malam pukul 12 digaulinya saudara-saudara. Can you imagine the kind of emotional linkages is not there. Tak ada rasa apa-apa. Rasa macam kayu je. Pasal linkage tak ada. Inilah akhlak. Macam Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau jumpa budak-budak di mana pun akan ditimang ni budak-budak tu. Akan ditimang, diletaknya tinggi-tinggi, di hopnya, disambutnya budak-budak itu, diciumnya. Musim kerma bagi orang-orang yang menanam pertama kali kerma. Nak harvest buat pertama kali. Nabi minta kurma itu dikumpulkan setinggi bukit, tuan-tuan. Yang dipanggilnya kanak-kanak untuk meraihkan kurma tersebut. Sayangnya kepada kanak-kanak. Cintanya kepada kanak-kanak. Ini kalau ada kawan-kawan anak-anak kita datang ke rumah,
Kita tak tanya pun siapa yang datang. Kita tak tanya pun anak siapa. Kita tak pelawa pun minum air sejuk. Kita tak tahu pun bila dia balik. Bayang tuan-tuan. Kita tak suruh pun isteri kita bertanak lebih. Inilah akhlak. Sebab itu saudara, saya nak menyebutkan akhlak-akhlak ini sangat penting, terutama di awal-awal usia, disambung kepada peringkat kita dewasa, dan akhirnya akhlak ini menemani kita macam Ustaz Khatib menyebutkan tadi. Siapa dia? Akhlak yang tak elok di rumah, akhlak yang tak elok suami dan isteri, akhlak yang tak elok semasa anak-anak, akhlak yang tak elok semasa remaja, terbawa-bawa. Dia jadi pemimpin politik, ahli parlimen pun, akhlak itu terbawa-bawa. Itu yang membodohkan orang tu. Dia jadi Dewan Undangan itu, dia adun, terbawa-bawa. Dia fitnah kita. Saya difitnah, dia katanya Hasan Ali. Apa sebab sekarang ni dia seolah-olah macam memberontak sekarang ni? Pasal dia kecewa. Pasal apa dia kecewa? Pasal dia tak dapat jadi Menteri Besar Selangor. Fitnah. Saya nak tanya tuan-tuan, you tanya dia tuan-tuan, orang-orang ini dalam akhbar ataupun dalam ceramah-ceramah mereka, letakkan satu tape, letakkan satu kaset, letakkan satu video, letakkan satu dokumen, letakkan satu memo, letakkan satu laporan yang ada menyebut di mana-mana sebelum menjadi exco, selepas menjadi exco, bersama-sama dengan kerajaan negeri. Kalau ada terdapat satu dua perkataan yang menyebut bahawa saya gila, meroyan nak jadi Menteri Besar, saya nak cabar mereka. Apa yang saya lakukan tuan-tuan dan puan selepas pilihan raya, memang betul saya berjumpa dengan Syekh Toyo. Nak bercerita tentang penyatuan umat, nak cerita tentang akidah, nak cerita tentang syariah, nak cerita tentang akhlak, seluruhnya tanpa saya bersembunyi, tiap-tiap satunya dalam pengetahuan Presiden PAS. Bahkan Presiden PAS memberitahu saya, kalau ada orang tanya, doktor tak payah jawab, suruh dia telefon saya sendiri. Itu kata Presiden. Tuan-tuan, hari ini dalam sinar satu muka penuh, seorang penulis daripada UIA, dia kata dia menulis secara orang yang neutral. Neutral daripada pandangan perspektif akademik. Tapi saudara, isi kandungannya tidak menggambarkan neutrality itu. Saya menjadi targetnya, saya menjadi bahannya. Dia mempersoalkan tindakan saya. Dia tak tahu saya mengambil tindakan ini atas nama saya nak pertahankan akidah, saya nak pertahankan syariah, saya nak pertahankan akhlak. Saya tak tahu dia orang PAS atau tidak orang PAS. Saya rasa dia bukan orang PAS. Dia mana tahu perjalanan parti PAS. Saya bekas naik presiden, 6 tahun naik presiden, 8 tahun menjadi Pesuruhjaya Selangor, 3 tahun 11 bulan menjadi exco, 3 tahun 11 bulan menjadi exco. Saya menghadapi masalah operasi yang sangat besar dalam hal Islam, dalam hal akhlak, dalam hal syariah, dalam hal akidah. Saya cuba melakukan sesuatu tuan-tuan dan puan. Cuba pergi ke kedai-kedai yang menjual arak, bagi tahu mereka, kalau tak nak ikut, rampas benda-benda jualan mereka. Kalau mereka tidak mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan enactment jenayah syariah. DAP menentang habis-habisan. PKR juga menentang. Tapi yang saya paling sedih, tak faham. Sampai sekarang saya tidak mengerti. Siapa lagi yang menentang? Orang PAS. Pimpinan PAS. Menentang saya, tak menyokong saya dalam hal arak. Siapa yang tak menentang dalam PAS ini? Bukan
bukan ulama, bukan pemuda. Siapa dia? Parasit dalam pas ini. Tuan-tuan nak tahu cerita parasit? Baca Selamatkan dash apa ni dash apa? Bukan palang ya? Sengkang dah. Selamatkan sengkang pas. Lepas tu @blogspot.com. Tuan-tuan ambil. Tuan-tuan tengok, Allah ada cerita tentang parasit. Tak salah saya menggunakan parasit. Mereka duduk dalam tubuh pas, tubuh badan pas. Mereka nak menjahanamkan pas. Semata-mata kerana mereka nak bekerjasama, menghormati, mentaati, nak menjaga kerjasama dengan DAP, PKR. Dia hancur Islam. Dia hancur Melayu. Dia hancur masalah institusi raja. Bukan kecil, tuan-tuan. Bukan persoalan kecil. Bukan persoalan nak identiti satu. Bukan. Bukan masalah nak tabur baja di tanah sawah kita, 4 gelung. Bukan. Kemudian saya cuba pula, tuan-tuan dan puan, selain daripada arak ni, apalagi judi. Masya Allah. Tempat-tempat judi yang tidak berlesen, saudara pun tahu, di Ipoh pun demikian. Lebih banyak daripada yang berlesen. Siapa yang berjudi? Anak-anak kita, suami-suami kita, isteri-isteri kita. Tonton tengok di kedai Toto, siapa yang beratur? Ada orang tua beratur umur dekat 70 tahun, bawa cucu 2 orang. Beratur nak beli nombor. Mana maruah, tuan-tuan? Mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana Islam? Mana contoh? Mana model? Saya buat DAP menentang keras. PKR yang 40% daripada ini daripada orang-orang yang bukan Islam menentang keras. Saya terperanjat. Saudara, antara penentang itu parasit dalam pas. Dengannya 14 bulan ni, sebahagian daripada parasit itu pun akan datang. Lepas tu, tuan-tuan dan puan, apa saya buat? Cukup tahun baru ni, sambutan tahun baru, 31 pagi 31, mula daripada pukul 2 pagi sampai pukul 4:30 pagi, saya Exco turun ke Padang mengetuai 4 pasukan. Satu-satu pasukan yang ada 30 ke 40 orang. Pergi ke mana kita? Pergi ke pusat-pusat hiburan yang hiburannya tidak ada batas. Sampai kita pergi pusat hiburan di Hotel 5 Bintang di Petaling Jaya. Hotel 5 Bintang. Pukul 4 pagi. Anak-anak Melayu, anak-anak perempuan comel-comel, belasan tahun. Pakaian comel, muka comel, makeup comel, handbag comel, rambut comel, set comel. Comel-comel itu biasanya anak-anak orang besar. 66 orang, tuan-tuan. 66 orang kita ambil statement dia pada malam itu. Satu tempat. Masa kita ambil statement, minta IC, ambil statement dia, selamba, tuan-tuan. Tuang lagi. Sekali whisky, sekali brandy, sekali red wine, sekali white wine. Tuang depan kita, tuang lagi. Anak perempuan. Sebahagiannya daripada pusat pengajian tinggi, university. Satu hari bulan pagi. Oh, apa ni? Satu
Sekali lagi Hasan Ali sebagai exco Hal-Ehwal, harganya mengikut harga penggunaan 24 jam. Masuk pukul 12, keluar besoknya pukul 12, 24 jam. Tapi hotel budget yang saya buat seruan, ada 5 pasukan pada malam itu, tak silap saya. Satu-satu pasukan pun 30 orang. Adalah hotel-hotel budget yang menawarkan harga mengikut jam. 1 jam RM9.99. Apa artinya ikut jam? Untuk beritahu saya, apa artinya ikut jam? Untuk siapa ikut jam? Tuan-tuan daripada Taman Desa Pakatan masuk hotel kira jam. Tuan-tuan daripada Section 18 masuk hotel kira jam. Kita pergilah buat serbuan. Salah satu bilik yang kita pergi, kita ketuk 20 minit baru buka pintu. Siapa yang kami nampak di dalamnya? 5 laki-laki bersama dengan seorang perempuan. Perempuan tu badan besar. 5 orang tu jenuh mengeroyok badan besar. Siapa mereka? Pelajar-pelajar pusat pengajian tinggi, IPTS, IPTA. Bayang, tuan-tuan. Yang ini yang saya buat, DAP langsung tak bagi ruang. Pasal apa? Prinsip DAP, kamu tak boleh buat apa saja mengenai Islam. Kamu tak boleh buat undang-undang Islam. Kamu tak boleh buat peraturan-peraturan Islam. Kata ketua dia, langkah mayat saya dulu. Kalau kamu nak mengadakan negara Islam, nak menjalankan hukum hudud, langkah mayat saya dulu. Over my dead body. Saya yakin Ustaz Khazin tak setuju dengan tahalluf itu. Bekerjasama atas nama kesatuan politik. Tak bayang. Memang dah jelas dia tak mau. Tadi Ustaz Khadim ada menyebutkan dengan terang tadi. Ingat tuan-tuan, satu bendera, lain bendera, lain lambang, lain rupa, lain suara. Ini yang berlaku. Lepas tu peristiwa yang besar sampai kepada dunia, tuan-tuan. Sehingga nama saya dalam dunia, tuan-tuan, depan, dalam arena dunia cyber, saya ni antara orang yang paling popular dalam dunia. Dalam dunia, tuan-tuan, dalam dunia. Pasal peristiwa di UMC, saya antara orang popular dalam dunia. Saya kalah dengan Perdana Menteri Itali. Itu saya kalah. Berlusconi itu, Berlusconi. Di UMC, Damansara Utama, Methodist Church. Ikut laporan yang dibentangkan kepada kami, ikut laporan risikan yang ada, 50 orang Melayu dijemput untuk berbuka puasa di gereja. 50 orang Islam, orang Melayu berbuka puasa di mana? Di mana mereka berbuka puasa? Gereja. Kenapa tak disuruh? Kenapa tak suruh di Taman Tinggi Perdana? Kenapa tidak di masjid? Kenapa tidak di rumah imam-imam Bilal